Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan, dihormati, dikasihi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sahabat jannah, kelas duha Masjid Parit Tongkat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sedalam-dalam, setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah, inayah serta kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Ya Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah, pada hari ini di 25 hari bulan 8, 25 hari bulan 8 1445, Allah Ta'ala masih lagi beri kita ruang dan peluang, masih lagi beri kita masa dan kesempatan dan sihat serta kekuatan untuk kita hari ini datang memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita ke masjidnya Allah ini, kita tergolong dalam golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya sesiapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, kata Allah, dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi mudah-mudahan hari ini kita ditetapkan, ditingkatkan dan disempurnakan iman kita, ditingkat kekal sempurnakan iman kita, kerana iman ada kala turun naik, bukan lagi turun naik kerana keluar masuk iman. Kerana pernah disebutkan, itu iman orang terdahulu yang sekarang tak tahulah. Bukan sekadarnya turun naik iman, tapi keluar masuk. Takut ketika kita diambil oleh Allah ketika keluarnya iman. Na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan hari ini dengan usaha kita yang sedikit ini, Allah ganjari kita dipelihara iman kita, diberi kita kesempurnaan iman dan keyakinan yang mantap, yang tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syukur kita tuan-tuan puan-puan, hari ini kita telah sama-sama tunaikan solat tasbih. Mudah-mudahan dengan satu solat yang makan masa yang panjang, korban masa, korban perasaan, korban ingatan, dan macam-macam kita korban tadi, tercatat bagi kita ini dalam golongan orang yang mudah-mudahan kalau ada dosa yang lalu diampuni, kalau ada dosa yang baru pun diampuni, dosa yang akan datang diampuni, apalagi 10 dosa yang terang diampuni, dosa yang sembunyi diampuni, apalagi dosa yang besar diampuni, dosa yang kecil diampuni. Carilah 10 jenis dosa itu. Dengan apa? Dengan apa yang Nabi sebutkan kepada bapa saudaranya Sayyidina Abbas, nak tak engkau khabarkan kalau engkau buat perkara ini Allah ampunkan dosa, 10 jenis dosa. Itu tadi. Boleh buatlah solat tasbih. Kalau malam buatlah 4 rakaat dengan 2 kali salam, dan kalau dibuat siang buatlah 4 rakaat dengan 1 salam. Kalau tasbihnya kita rasa panjang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, panjang sangat, kita tambah lagi la haula wala quwwata illa billah, lagi panjang. Oh, maka terlebih panjang kita sebut ya subhanallah. Cukup. Ya cukuplah tasbih. Subhanallah. Boleh tak sembahyang tasbih? Sah sembahyangnya, tak apa. Rokok nanti kalau kita rasa panjang sangat, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah pun tak apa. Rokok subhanallah 10 kali. Tapi bila kita buat perkara itu, maka kita telah khilaf dengan sunnah. Khilafnya apa? Kerana sunnahnya salat tasbih, tasbihnya sempurna.
4 kalimah ataupun 5 kalimah. Yang namanya apa? Baqiyatus Salihat. Nama dia tu Baqiyatus Salihat. 4 kalimah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Adalah bagus ditambah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi ada juga yang ambil dah 10, yang ke-10 hujung la haula wala, ditambah juga tu bagus jugalah. Tapi kalau siapa yang rasanya tak kuat nak buat 4 tasbih tu, 4 baqiyah tu, subhanallah boleh cukup, ataupun subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tak apalah. Jadi kita sahabatnya apa-apa yang penting kita cuba-cuba buat. Ambil masa sikit bermanja-manja diri depan Allah SWT. Nanti kita dijemput oleh Allah dalam keadaan kita dimanjakan oleh Allah, insya-Allah. Memang hari ini kita sambung di muka surat yang ke-51. Kitab apa? Kitab bab solat. Kita kenal dengan penyusun kitab kita, Syekh Umar Al-Khatib. Siapa penterjemah penyusun dia? Tuan Haji Muhammad Saleh bin Abdul Hamid. Yang bawah dekat kitab itu ada nama Tuan Haji Latif. Di bawah. Bawah Muhammad Saleh ada nama tu. Kita kena kenal nama tu, insya-Allah. Jadi apa dia hari ini yang kita nak sambung? Sunat bangunkan orang-orang yang berikut ini. Yang lepas kan makruh tu tidur lepas subuh. Makruh tidur lepas asar. Makruh tidur waktu maghrib. Makruh tidur sebelum dirikan solat Isyak. Itu yang lepas tu. Tajuk besar tu. Makruh tu tidur lepas subuh. Okay. Kalau badan-badan kita ni memang tak adil nak tidur subuh. Tak senang nanti tidur subuh kan. Makruh tidur lepas asar. Dia apa? Makruh tidur dalam waktu maghrib. Masuklah. Sementara sebelum masuk makruh tidur sebelum solat Isyak. Ada masuk waktu Isyak dia tidur. Makruh tu hukumnya. Subhanallah. Nanti carilah yang keempat tempatkan. Okey. Yang ke muka 51. Sebab itu kita menurun satu bawah. Mengapa dilarang tidur selepas subuh? Mengapa dilarang tidur selepas asar dan juga dalam waktu maghrib? Dan juga kenapa dilarang sebelum solat Isyak? Yang patut. Ini kalau selalu kita dengarnya, hari ini kita tengok kitab depan kita. Yang tidur setelah masuk fajar shadiq dan sebelum terbit matahari, kata, walaupun ia sudah menunaikan solat subuh, aku dah solat subuh, aku boleh tidur, tak apa. Hukumnya tetap makruh, walaupun dah solat subuh. Itu. Orang yang tidur dalam waktu ini tidak akan rasa aman jiwanya sepanjang hari itu. Orang yang tidur waktu apa? Tidur lepas subuh, tidur lepas asar, tidur waktu maghrib, tidur masuk Isyak, tak sembahyang Isyak. Orang ini, dia apa dia? Jiwanya, dia kata, tidak akan rasa aman jiwanya. Dia jadi orang yang rungsing lagi, gelisah saja sepanjang hari. Itu kalau sehari, kalau buat 2 hari, kalau sepanjang bulan, sepanjang tahun. Dan apa pula? Untung dia ni dapat kalau tidur lepas asar. Contohnya apa? Bumi berteriak mengadu kepada Allah kerana tidurnya orang yang alim di dalam waktu tersebut. Tak kira dah orang siapa pun. Kalau orang alim pun bumi menjerit. Ada orang alim. Patutnya lepas subuh dia nyampaikan ilmu. Padahal lepas subuh dia buat halaqah Quran contoh. Patut lepas subuh dia berzikir. Lepas subuh tidur. Orang alim. Bumi menjerit. Allahu Akbar. Gitu. Bagi yang tidak tidur di waktu tersebut, diberi pahala haji dan umrah sempurna pula. Tak buat amal apa-apa, kita menutup di situ yang lepas. Bagi siapa yang lepas subuh dia tak tidur, lepas asar dia tak tidur, waktu maghrib, lepas maghrib tak tidur, sebelum sembahyang Isyak dia tak tidur. Dia dapat apa tu? Boleh digaris, tidak tidur bagi dia waktu tersebut, diberi pahala haji dan umrah yang sempurna. Ganjaran pahalanya dia, ibarahnya itu. Jadi memang kita ni memang jenis yang tak tidur, kan? Tapi kalau maghrib dengan Isyak tu memang biasa tidur. Lagi tenang kan? Tempat tenang namanya masjid. Pula ada kuliah, lagi tenang. Memanglah. Memang tidur lena. Sadar-sadar imam dah balik Isyak. Kerana tidur kat tiang belakang sekali. Padan muka kan. Sebab tempat tu memang tempat tenang. Tuan-tuan pun yakin tak masjid tempat tenang? Saya yakin.
Sebab apa boleh disebutkan? Masjid ni tempatnya. Orang yang datang ke masjid, dia dah wuduk baik-baik sempurna. Dia datang sampai ke masjid, Allah bagi satu. Mula-mula je Allah bagi. Nazalat alaihi musakinah. Ada dalam nota kita. Allah turunkan dia tenang. Tenang. Setenang-tenang. Kemudian, yakinlah. Khafat humul malaikah. Ini majlisnya dikelilingi penuh oleh malaikat. Yang ketiga, wa ghasiyat humur rahmah. Ini majlis ini Allah umumkan pengampunan Allah, kasih sayang Allah. Dan yang keempat, nanti nama-nama Tuhan wa dzakarallahu fi man indahu. Allah sebut nama tuan-tuan puan-puan. Fi man indah apa? Di dekat makhluk Allah yang dekat dengan dia malaikat. Itu yakinlah. Jadi ini rupanya orang yang tak tidur lepas asar, mungkin dia buat perkara ibadah, baca Quran, zikir atau sebagainya lah. Lepas subuh dapat ganjaran pahala seperti pahala haji dan umrah sepenuhnya. Muka 50 bawah sekali. Okay, kita pindah sebelah. Berikutnya, sunat bangunkan. Okay. Kalau yang keempat tu, orang ni tidur, waktu tu tuan-tuan, kalau ada orang tidur waktu tu, bangunkan. Sebab tajuknya apa? Atas tu, sunat bangunkan orang-orang berikut. Di bawah tajuk besar tu. Hukum bangunkan orang tidur. Jadi, sunat bangunkan orang-orang berikut. Siapa ni? Siapa lepas subuh tidur? Kejutkan. Marah ya. Marah tu. Sedap-sedap lepas subuh lah tidur boleh sedap kan. Orang yang keempat ni, siapa orang yang keempat? Itulah yang kita dah nampak tu. Bangunkan. Yang kelima, sunat bangunkan orang ini. Siapa dia? Yang tidur selepas solat asar dan bukan lepas masuk waktu asar. Lepas masuk asar boleh tidur. Kalau dia boleh apa? Dia harap dia dapat bangun dalam waktu asar, kita apa? Kan yang lepas tidurnya tak berdosa. Tapi kalau dia tidur dah masuk asar, dia rasa dia tak boleh bangun, dia tidur juga. Kalau dia tidur dosa. Kalau dia tidur dah masuk, yang lepas lah perkara yang lepas. Tidur dah masuk waktu asar. Dan tidurnya dia sangka dia boleh bangun. Ada pendapat yang lepas kata, rupanya tak bangun. Kita dikata tak berdosa. Tapi kita takkan ada waktu asar petang tidur. Yang ini yang kelima, yang tidur selepas solat asar, bukan selepas masuk waktu asar. Jadi kalau asar pukul 4, kita belum sembahyang asar, kita tidur pukul 4.30. Okay. Niat masing-masing yang tadi tu, nak bangun ke dapat bangun ke tidak. Tapi yang ini tidak perlu, tidak wajib dikejut. Apa? Tak sunat, tak sunat dikejut bagi orang yang tidur dah masuk waktu asar, belum sembahyang asar. Di situ orang yang tidur dalam waktu ini boleh menjadi gila. Apa dia menjadi gila? Orang yang tidur lepas asar. Orang yang tidur lepas solat asar. Kan ayat atas kan lain, yang tidur selepas solat asar, bukan selepas masuk waktu asar. Lepas sembahyang asar. Dan ada juga riwayat mengatakan makruh tidur dalam waktu maghrib. Kerana ia adalah adat kebiasaan orang-orang Yahudi. Juga jadi kebiasaan orang-orang musyrikin. Sebab itu solahnya siang, nanti kita lihat kitab hukum hakam solah berjamaah. Sebab itu solahnya di siang hari terang, solahnya sir, pelan-pelan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Zuhur asar. Tapi bila masuknya malam maghrib, dia suruh baca kuat. Nak diseimbangkan kuat dengan pelan. Dua pertama kuat, dua kedua pelan. Ambil jugalah pelannya. Maghrib, orang-orang Quraisy dah mula tidur. Jadi sembahyang tu rujuk kitab hukum hakam solat berjamaah disebut. Jadi di sini makruh tidur dan orang Yahudi kata, orang Yahudi kebiasaan amal dia, jangan tiru amal orang Yahudi. Nanti kita takut bangkit bersama-sama orang Yahudi. Jangan tiru amalan orang musyrik. Nanti takut kita bangkit sama dengan orang musyrik.
Kerana dia disebut, kita akan bangkit bersama orang yang kita ikut. Kita akan bangkit bersama orang yang kita ikut. Kalau dalam hadis mungkin tak sesuai kita kata dengan ini kan. Nabi sebut apa? Nanti kita bangkit pada orang yang kita ikut. Dalam hadis ni, kita nak ikut siapa? Man ahya'i sunnati faqad ahabbani, kata Nabi. Siapa hidupkan sunnahku, maknanya siapa ikut cara aku, faqad ahabbani, kata Nabi, inilah orang yang cinta aku. Jadi kita nak ikut siapa? Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta aku, nanti dialah bersama aku masuk ke syurga. Kan? Jadi kita nak ikut siapa? Nak ikut cara orang Yahudi, ya nanti bangkit kita takut sama dengan orang Yahudi. Nak ikut Nasara, nak ikut orang musyrik, bangkit sama orang musyrik. Walaupun hadis tu kata tentang amal sunnah, mana ikutlah tu. Siapa ikut caranya Nabi, insya-Allah nanti bangkit bersama Nabi. Tanda dia cinta Nabi kan. Begitu juga makruh tidur sesudah masuk waktu Isyak. Dah masuk waktu Isyak jangan tidur. Sunat dikejut bukan wajib. Sunat ni cerita ni yang sunat dikejut. Tapi kalau dah hujung waktu, kalau kita perasan pelajaran kita yang lalu, bila dah hujung waktu wajib kejut. Masuk waktu Isyak, kalau dia tidur sunat kejut. Orang yang tidur itu hukumnya makruh. Makruh maknanya tidak disuka. Siapa yang tidur dah masuk waktu Isyak, dia belum sembahyang Isyak, dia tidur, hukumnya makruh. Tapi dia ada letak sangka, nanti aku boleh bangun solat Isyak. Tak berdosa kata begitu. Kerana dia boleh bangun. Kalau dia tidur, aku memang tidur, dia tak boleh bangun saja. Tidur terus. Bangun ke alam barzah. Tahu. Jadi berikutnya, dia makruh. Kita taklah, insya-Allah. Kita ni dua waktu biasa kembar, memang kita jarang. Insya-Allah lah tuan-tuan puan ni semua sekali. Kalau maghrib dengan isyak memang penuh waktu tu. Tak ada apa pun. Memang kita penuh waktu tu. Tahu. Lagi yang kat masjid memang penuh. Dekat rumah pun kita, kalau dulu lah. Sekarang pun insya-Allah sama. Kalau kita kecil-kecil dulu maghrib saja, ingat tak? Lagi 1 jam nak maghrib, dah dipanggil dah. Nak keluar, anak tengkap mak kita. Balik. Weh sore. Siap kita. Dulu kita cuba balik. Lepas maghrib, lepas sembahyang maghrib apa buat? Ada bahasa Tamil kat rumah. Ada bahasa Korea. Ada Korea. Ada bahasa Doraemon. Mana ada? Dulu maghrib sampai Isyak bahasa Arab je. Sungguh. Ngaji. Kita cakap Arab dengan mak kita. Kita salah mak kita betulkan, kan dia cakap Arab. Cakap Arab sepanjang maghrib sampai Isyak. Ya. Betul. Sekarang dah hilang cakap Arab ni. Sekarang yang tak tahu lah. Macam-macam cerita kat rumah maghrib. Ini waktu maghrib memang waktu kita jalan masuk Isyak tu, memang waktu beramal yang mudah. Dan waktu maghrib adalah waktu yang paling senang iktikaf kembar waktu. Maghrib dengan Isyak. Siapa yang dia wuduk dekat rumah, wuduk sempurna, kemudian dia pergi masjid, wuduk kat rumah, cerita ni wuduk kat rumah. Kemudian dia pergi ke masjid, sampai di masjid, dia tunggu waktu. Okey, sebelum maghrib, dia tunggu waktu maghrib. Dia duduk tu, dia dapat ganjaran pahala sembahyang sampai di maghrib. Syarat wuduk kat rumah, bukan wuduk dekat sini bukan. Banyak hadis nyatakan tentang man ahsanal wuduk. Summa roha ilal masjid. Siapa baik wuduk dia kemudian pergi masjid. Banyaklah hadis itu disebut. Okay. Lagi hadis man tawaddoa fa ahsanal wuduk summa roha. Itu sama ada disebut. Siapa yang berwuduk dengan wuduk yang bagus, summa roha. Apa maksud roha? Dia pergi masjid. Ini tuan-tuan, siapa boleh dapat kembar dua waktu, menunggu waktu kedua, kan waktunya itu kan waktu biasa di masjid-masjid kan kuliah, macam-macam halaqah Quran. Dia ni tak nak ikut kuliah. Majlis Quran dia tak nak ikut, kau zikir baru tak nak ikut, tapi dia duduk belakang, dia tidur. Tapi tadi dia datang untuk apa? Untuk sembahyang aja. Dia datang, dia tidur. Daripada maghrib sampai Isyak, dia dikira orang yang terus sembahyang selagi belum batal. Jangan pula dengar cakap saya besok kuliah dia pergi tidur kat belakang. Siapa dia kata pahala penuh, apa pun pasal aku. Jangan gitu. Ini cerita yang untuk majlis ilmu sahaja.
Ini untuk yang datang memang nak sembahyang je. Aku datang nak sembahyang maghrib, kemudian aku nak duduk belakang, aku tak ingin nak dengar kuliah apa, aku nak sembahyang isyak. Orang ini tahu, duduk dia tu, Allah bagi dia dua. Satu, duduk dia sebagai kafarah pada dosa. Nanti rujuk kita muntakhabah hadis dalam bab salat berjamaah. Yang kedua, duduk dia tu, Allah tukarkan buruk-buruk dia kepada kebaikan. Kenapa? Dia tunggu waktu kedua. Waktu yang paling senang menunggu waktu kedua, maghrib isyak. Ada jemaah kita perempuan datang isyak nunggu sampai subuh baru balik. Oh, payah nak jumpa. Datang isyak balik lepas subuh, payah-payah. Yang senang itulah maghrib isyak. Sebelum. Ada yang datang zuhur balik lepas asar. Perempuan ke ikut suami, payah-payah. Biasa maghrib isyak ni paling-paling mudah. Infakkanlah masa kita dengan Allah. Sebab itu jangan tidur masa tu. Begitu juga makruh tidur sesudah masuk waktu isyak tapi belum dirikan solat. Kerana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahawa Nabi membenci orang yang dah masuk isyak, dia tidur tak sembahyang isyak. Okay? Orang ini ada sebab apa? Dilaknat oleh malaikat, tu ada hadisnya. Dah masuk isyak, tak sembahyang isyak dia tidur. Tidur tu penuh dengan laknat. Dilaknat. Kita jadikan diri kita apa? Apa kata Salman Al-Farisi yang lepas? Umat Islam ni, orang beriman ni, lepas isyak terbagi kepada tiga. Ingat tak apa yang lepas kan? Bagi kepada tiga. Kita tak tahu yang mana lah. Yang pertama, dia menunggu masa malam lepas isyak tu, tak sabar. Dan nak jadikan malam sebagai malam rina. Malam kekayaan dia untuk ibadah. Gila-gila tu dia puluh ibadah. Al-Ghani, malam jadi sebagai satu kekayaan untuk raih ganjaran akhirat. Dia ibadah, itu satu. Yang kedua, dia nak jadi orang fakir. Dia jadi fakir akhirat. Malam dia tunggu untuk dia buat maksiat. Itu kata Salman Al-Farisi tu. Yang disebutkan. Dan yang ketiga, yang pertama tadi untung seuntung-untungnya lah orang ini. Allah, untungnya macam mana ya. Yang kedua, rugi serugi-ruginya. Yang ketiga ni, untung tidak, rugi pun tidak. Apa dia punya kelaku tu? Tahu jumpa kelaku dia apa? Siapa ingat? Orang ni lepas isyak, dia buat kebaikan, cari kebaikan sebanyak-banyaknya. Orang ni untung seuntung-untung. Ada satu lagi, lepas isyak, dia buat maksiat. Rugi serugi-rugi. Ada lagi satu, untung tidak, rugi pun tidak. Siapa ya? Tahu rupa orang ni macam mana? Saya dah kaya. Orang ini balik rumah, terus tidur. Nanti malam dia bangun, atau besok subuh dia bangun. Orang ini, dia tidur tu, dia untung tak, rugi pun tak. Tak dosa, jangan takut. Sebab dia terus tidur. Kita yang mana? Untung tidak, rugi pun tidak. Carilah keuntungan. Dan insyaAllah, tentu ada amal yang banyak sebelum tidur kan. Berikut, begitu juga makruh berbual sesudah solat isyak. Lepas isyak lah kita sembang banyak. Tak sempat bawa keberkatan masjid ke rumah, warung tu sampai. Berkahnya warung tu, warung malam. Keberkatan masjid bawa balik rumah. Tak bukan kita lah. Kita balik rumah. Kan? Sehingga sempang seleko zwing warung dulu. Begitu juga makruh berbual sesudah solat isyak. Berbual apa ni? Hal dunia. Okay? Kerana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim bahawa Nabi tidak menyenangi kecuali berbicara kebaikan. Seperti lepas isyak sambung bicara ilmu, sambung cerita agama. Okay? Kan dunia ni kan tempat apa ni? Dunia ni kan dunia tempat cerita akhirat. Tu. Akhirat, dunia tinggal cerita. Jadi kalau lepas isyak tu cerita akhirat tak apa. Kerana memang dunia tempat ceritanya akhirat. Nanti akhirat dunia tinggal cerita je. Aduh, jangan ada apa tau. Yang ada menyesal kita. Itu biasalah tu. Dunia tak nak dengar cerita akhirat. Nanti ke akhirat tak tahu apa dah buat. Menyesal tu nanti. Banyak orang yang alim pun akan menyesal di akhirat. Kenapa? Kerana kurang nak berbicara tentang akhirat. Kecuali bicara kebaikan, ilmu agama, ilmu lain yang boleh dimanfaatkan. Ni kalau nak puasa ni lepas isyak ada grup ibu-ibu veteran belajar jahit lepas isyak, boleh tak? Jahit ni, belajar ilmu menjahit, jahit baju.
Boleh tak? Boleh. Itu ilmu manfaat tu. Ya. Siap jahit salah je. Belajar potong kain. Dan nak puasa baru nak belajar potong kain. Menyibuk. Daripada Muharram dulu belajar potong kain. Baru nanti Syaban dah mahir memotong. Tapi boleh cerita ni ilmu yang ini manfaat, ilmu manfaat. Membaca Al-Quran dah tentunya. Siapa yang dapat usahakan dapat daripada 1 Syawal tahun lepas, tahun ni lah 1 Syawal sampai Syaban, siapa dah dapat khatam 2 kali? Syukur alhamdulillah. Mungkin tuan-tuan ni bukan 2 kali, 4-5 kali ni. Dia kan Ramadan khatam sekali kan? Ramadan khatam 2 kali. Kan? Cuba-cubalah dapatkan 2 kali. Tapi ni rasa-rasa ni jenis 2-3 kali punya khatam juga main. Ataupun daripada Syawal sampai dah Syaban ni 1 juzuk tak kata-kata. Astagfirullahaladzim. Sedihnya. Allahu Akbar. Terperanjat sendiri kita. Dia suruh malam lepas Isyak suruh banyak baca Quran. Itu kat cerita apa kita amal ya. Kenapa bulan Ramadan boleh baca Quran banyak-banyak? Agak apa kita nak jawab? Ramadan tiba-tiba kita suka baca Quran. Tak tahu apa sebab Kerana bulan Ramadan Syahrul Mubarak. Bulan barakah. Barakah ni ulama kata apa tu? Makna barakah ni? Ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikan. Jadi siapa bulan Ramadan, dia tak tambah buat kebaikan dia tak ada keberkatan. Itu Nabi kata Syahrul Ramadan termasuklah Syahrul Mubarak. Kenapa bulan Ramadan tiba-tiba kita suka baca Quran ni, ngumpul-ngumpul, bertadarus kenapa? Kerana kita terkesan dengan bulan bulan Ramadan itu. Sungguh kan? Kalau sini kita ni jangan kecil hati lah. Kalau kita ada yang perokok ni tak merokok kan? Tak. Orang merokok ni pantang makan sikit dia memang tak kisah. Itu dia punya masalah, tak kisah. Lepas sahur nanti 5 batang hikat 1 getah sedap. Terus bayar hutang siang. Tak salah. Itu dia nak merokok nak buat macam mana? Memang dia nak. Memang dah dia nak kan. Kenapa sampai 10 batang tu bah? Biasa siang 10 batang. Sekali sebelum masuk waktu subuh. Tak apa. Kan? Tapi kenapa siang Ramadan boleh? Kerana dalam bulan Mubarak itu kan. Tak isap pun. Kan? Nanti lepas maghrib lah dia tambung lagi 10 lagi kerana bayar hutang semalam. Tak apalah. Kerana berkatnya bulan. Siapa nak tanya ni dia dah nak ambil sikit lagi. Siapa jemaah kita hari ni yang 1 Syawal lepas, malam 1 Syawal dia boleh buat sembahyang sunat 23 rakaat masuk witir. Angkat tangan tu. Sajalah tanya. Ada? Dah nak dekat setahun kau tak ada? Lepas Isyak sebelum subuh 23 rakaat masuk witir. Siapa itu? Ramai senyum-senyum ni tentu okey dah. Saya rasa semua boleh dah. Kenapa Ramadan boleh buat? Tak pasal-pasal ni. Kenapa? Siang puasa kan. Siang puasa. Kemudian ya Allah penat. Tapi kenapa lepas Isyak boleh buat 23 rakaat? Sanggup tu. Hanya apa sebab? Bulan barakah. Keberkatan bulan tu. Siapa yang esok dia tak boleh salat tarawih kan. Dia terlepas daripada dah kapan bulan barakah. Dia terlepas. Jadi begitu jangan sampai terlepas. Quran. Begitu juga ada Quran. Ramadan boleh kata berapa kali buat majlis tadarus Quran. Kelompok sana, kelompok sini. Memang Ramadan bukan main gila-gila kita ingat Quran kan. Betul-betul Ramadan sikit-sikit Quran. Kan? Sikit-sikit Quran. Masuk Syawal, Quran tinggal sikit-sikit. Quran tinggal sikit-sikit. Kan? Setahun, 1 juzuk tak khatam. Ramadan boleh sebulan khatam 1 juzuk. Barakahnya. Tak pernah orang, kalau kita pergi Mekah Madinah. Sayangnya nak tinggalkan Masjid Haram, Masjid Nabawi gitu. Datang subuh tu, sanggup balik asar. Sayang nak tinggalkan. Kan? Sikit-sikit ke masjid, sikit-sikit ke masjid. Tapi bila balik kampung, masjid sikit-sikit. Kenapa? Sana tempat barakah, memang itu. Dia kalau dekat sana, kalau kita menjauh daripada masjid, lepas dia berkah tanah. Dia tanah tu berkah. Okey, kita kembali. Baca Quran, terusnya lagi membaca zikir. Zikir yang afdal ni, afdal zikir fa'lam annahu, itulah zikir paling afdal. Tak ada apa lagi dah zikir paling afdal. Afdal zikri fa'lam annahu
Tahulah kamu semua, afdal zikir ialah la ilaha illallah. Itu afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyakkan la ilaha illallah, banyakkan la ilaha illallah. Tapi kan dalam kitab kita yang lepas apa dia? Kitab kita yang lepas buku berapa tu nanti tuan cari. Siapa ini ulang balik ni. Siapa ada masa itu digunakan untuk berzikir, sedangkan patut masa itu digunakan untuk qada, dia tak qada, zikir dia tak ada manfaat. Cuba cari buku surat lepas. Siapa ada masa, kitab kita ni subhanallah. Siapa ada masa itu patut digunakan untuk qada, tapi digunakan untuk salah sunat. Dia punya perbuatan kalau sunat itu haram. Itu tadi pun sebutlah. Kitab kita. Lagi apa? Melayani orang yang berkunjung lepas Isyak. Ada orang datang lepas Isyak mungkin berkunjung. Itu tak apa, itu tak berdosa. Itu tak dibenci. Mencumbui isteri, mesra dengan isteri dengan perkataan yang lemah lembut untuk menggembirakan hatinya. Siang tadi pernah kerja, balik sebut dengan kata-kata yang lembut. Jangan dulu kau yang kucintai. Malam ni jangan pula sebut kau yang kucintai. Tak. Kucintai tetap sampai bila-bila kucintai. Jangan berubah jadi kucintai. Tak ada saja saya cakap ya tak. Okey, nak beritahu kita ni yang kelima, kalau tidur kejut. Yang keenam, yang tidur seorang di rumah kerana ia tidur dalam kebimbangan. Yang tidur dekat rumah seorang, ini sunat dibangunkan. Ini tajuk sunat dibangunkan. Lagi, perempuan yang tidur terlentang. Kalau nampak isteri kita tidur terlentang, kejut. Sunat kejut. Biar dia tidur mengiring. Taruh. Betul tidur. Kaki kanan, celah kaki kanan tu, taruh kat belakang keting. Boleh nampak? Macam tidur tu dah tidur. Kaki kanan kita, keting. Macam mana? Sekejap sikit ya. Tengok ni. Ni tidur. Kaki kita macam ni tidur ni. Okey. Ataupun kaki kiri ni tidur. Ini kalau tidur tak boleh terendang. Tapi kalau ngiring dia jadi. Kaki ni masukkan keting. Pula keting lah. Betul lah. Urat keting. Okey. Tidur ngiring. Kalau tak nampak tak apalah, nanti buat kaki. Okey, tutup. Subhanallah. Habis. Yang ketujuh ke-8 lah. Kalau nampak orang tidur tiarap, kejut. Sunat tajuknya, sunat kejut. Tidur ngiring, tidur tiarap, tidur tangan lepas makan tak basuh tangan, punya kenyang. Tangan masih ada minyak. Minyak apa tu? Biryani gum. Dan nanti tidur kena kejar harimau, rupanya kejar semut. Tu jangan, tangan minyak. Kalau tahu anak kita kena kejut. Berikutnya, tidur pada hari wukuf di Arafah, 9 Zulhijjah. Kerana sunat baginya doa, kejut. Kau jangan tidur ni. Dekat Arafah bukan kerja untuk kau tidur. Tempat sana untuk berdoa. Lagi apa yang ke-11 yang kena kejut ni lagi laju. Yang ingin bangun untuk qiyamul lail, dia cakap aku nak bangun qiyamul lail. Kan dia cakap. Orang ni tidur kejut. Jagakan sunat kejut dia. Okey. Lagi yang dia tidur, kita tahu dia nak sahur, kejut. Sunat esok berbuka sahur dia kejut semua sekali. Jangan dibiarkan. Jangan sahur pukul 3, pukul 4. Pukul 4 okeylah. Pukul 2 dah sahur. Tak dapat sunnah. Sunnahnya sahur adalah patutnya 45 minit, 5 minit ataupun 50 minit lagi nak masuk waktu subuh. Di ketika itulah waktu sunnahnya bersahur. Jangan sahur pukul 3, sahur pukul 2 ataupun tak sahur. Bezakan puasa kita dengan puasa Yahudi. Puasa kita sahur. Puasa orang Yahudi, dia puasa juga tapi tidak sahur. Aku qouli hadza. Alhamdulillah, mudah-mudahan seberapa laju hari ini ada manfaat kita dan insya-Allah akan datang kita sambung tajuk yang berikutnya. Dan Ramadan kuliah duha macam biasa dimaklumkan. Jadi mudah-mudahan berkat duduk majlis ilmu dengan rahmat kasih sayang Allah pada kita, mana-mana yang hari ini saya sebutlah yang ada mak bapak kita dah lama tinggalkan kita, dengan asbab yang kita duduk majlis ilmu kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan mak bapak kita juga dapat pengampunan daripada Allah SWT, dan mudah-mudahan siapa yang sakit sekali lagi mudah-mudahan kita doa mudah-mudahan diberi sembuh insya-Allah. Siapa yang sempit diberi kelapangan, siapa yang susah diberi mudah, diberi susah. Siapa yang mudah yang susah diberi mudahkan urusan, siapa ada hajat disemudahkan hajatnya,
Dan yang penting tuan-tuan puan-puan kita dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naqulu qouli hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lambat ambil lambat. Jamuan eh? Oh, jamuan eh? Ada sikit. Alhamdulillah, masya-Allah. Kami boleh. Terima kasih tuan. Saya Ustaz. Ada lagi Ramadan, InsyaAllah jumpa Ustaz. Insya-Allah. Walaupun beberapa hari ni. Terima kasih kan. Boleh kita doa saja. Kita tunggu saja. Terima kasih doakan. Insya-Allah. Selamat Ramadan sempurna insya-Allah. Saya juga. Alhamdulillah. Siap untuk. Alhamdulillah. Sama lah bila dah YB ni dah tua. Mesti saya